Malaysia sebagai sebuah negara federasi yang dibentuk pada 16 September tahun 1963 melalui Perjanjian Malaysia 1963. Ma Sixtri terus menghadapi cabaran dalam mengekalkan keseimbangan antara pusat dan negeri-negeri, khususnya Sabah dan Sarawak. Perjanjian ini yang melibatkan United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dahulu, North Borneo, Sarawak, dan Singapura yang keluar pada 1965 menjanjikan kedudukan khas bagi Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi setara dengan negara-negara di semenanjung Malaysia. Janji-janji tersebut termasuk autonomi lebih besar dalam bidang imigresen, pendidikan, kesehatan, tanah dan sumber alam, serta perlindungan identitas sosial dan agama yang berbeza. Walau bagaimanapun, pelaksanaan yang tidak sepenuhnya memuaskan telah menimbulkan sentimen ketidakpuasan yang berterusan, terutamanya di kalangan penduduk Borneo. Sejarah pembentukan Malaysia mencerminkan konteks geopolitik era pasca kolonial. Sabah dan Sarawak sebagai bekas koloni British tidak pernah menjadi sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu ke 1957. Laporan jawatan kuasa antara Kerajaan IGC 1962 mengesyorkan 20 perkara untuk Sabah dan 18 perkara untuk Sarawak sebagai safeguard dalam perlembagaan persekutuan asal. Artikel 12 mengkategorikan negeri-negeri sebagai States of Malaya dan Borneo States menunjukkan status berbeza. Namun, pindaan pada 1976 melalui Akta A354 mengubahnya kepada senarai 13 negeri secara abjad tanpa kategori berasingan. Pindaan ini yang diluluskan dengan majoriti besar, termasuk sokongan ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak, dijustifikasikan sebagai langkah kesetaraan, tetapi dilihat oleh ramai di Borneo sebagai pengurangan status mereka daripada rakan federasi kepada negeri biasa. Ini memudahkan kawalan pusat ke atas sumber, seperti minyak dan gas, melalui Akta Pembangunan Petroleum ke 1974. Pada tahun-tahun terkini, terutamanya sejak 2021, Kerajaan Persekutuan telah mengambil langkah memulihkan sebahagian hak Ma 63. Pindaan perlembagaan memasukkan rujukan kepada Ma 63 dan mengiktiraf Sabah serta Sarawak sebagai Borneo State. Sehingga Desember 2025, sebanyak 19 isu Ma 63 telah diselesaikan, termasuk penyerahan kuasa pengawalan elektrik kepada Sabah melalui Suruhanjaya Tenaga Sabah, peningkatan geron kas kepada RM 60 juta untuk kedua-dua negeri mulai 2025, dan pemindahan kawalan pelabuhan serta syarikat penerbangan. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang mengetuai Majelis Pelaksanaan Ma 63 menyatakan bahwa 9 tuntutan diselesaikan pada Mei tahun 2025 dengan baki 8 isu seperti pembangunan sempadan Sabah Sarawak Kalimantan dan representasi parlimen sedang dirunding. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga menjanjikan pelaksanaan segera tuntutan 40% pulangan hasil negeri Sabah pada November tahun 2025. Di Sarawak, di bawah gabungan Parti Sarawak GPS yang menguasai majoriti besar di Dewan Undangan Negeri. Tuntutan otonomi diurus secara pragmatik. Premier Abang Johari Openg menekankan Sarawak First dengan pencapaian seperti penubuhan petroleum, Sarawak Berhad Petros untuk kawalan gas, penamaan Ketua Menteri sebagai Premier, dan tuntutan lanjut dalam pendidikan serta kesehatan. Sarawak menunjukkan kestabilan politik tinggi, membolehkan negosiasi kuat dengan Putrajaya tanpa ancaman pemisahan terbuka. Gerakan kecil seperti Sareksit wujud di media sosial, tetapi marginal dan sering ditekan di bawah andang-andang hasutan. Sabah pula menghadapi dinamika lebih kompleks akibat fragmentasi politik dan isu demografi. Selepas pilihan raya negeri baru-baru ini, Gabungan Rakyat Sabah GRS memperkukuh kedudukan, menolak pengaruh parti semenanjung. Tuntutan utama termasuk 40% pulangan hasil yang mendapat keputusan mahkamah memihak pada Oktober tahun 2025, serta kawalan imigresen dan tanah adat. Sabah mempunyai kadar kemiskinan lebih tinggi berbanding Sarawak, walaupun kaya sumber alam, memicu rasa ketidakadilan. Gerakan seperti Sabah Sarawak keluar Malaysia aktif dalam talian, tetapi kecil dan tidak mendapat sokongan majoriti. Berbeza dengan Sabah dan Sarawak, tiada gerakan pemisahan serius di Johor atau Labuan. Johor, dengan ekonomi kuat dan integrasi rapat dengan Singapura serta nasional, tidak menunjukkan aspirasi kemerdekaan moden, walaupun sejarah kesultanan bebasnya. Labuan, sebagai wilayah persekutuan sejak 1984, mempunyai sentimen otonomi kecil, lebih kepada tuntutan pulangan ke Sabah daripada pemisahan. Adakah Malaysia berada di ambang kehancuran? Jawabannya, tidak. Walaupun sentimen otonomi kuat di Borneo, ia lebih tertumpu kepada reformasi dalam federasi daripada disintegrasi. Analis seperti James Chin dari University of Tasmania menyifatkan gerakan secession sebagai marginal, tanpa sokongan antarabangsa atau majoriti rakyat. Kerajaan Anwar Ibrahim telah menyelesaikan sebahagian besar isu Ma 63 dengan peningkatan peruntukan pembangunan dan GER. Cabaran utama ialah ketidakseimbangan ekonomi. Sabah dan Sarawak
menyumbang besar kepada hasil Petronas. Tetapi pembangunan tempatan masih tertinggal. Politik semenanjung yang cair memberi leverage kepada Borneo untuk negosiasi. Dari segi geopolitik, isu ini mempengaruhi stability Asia Tenggara. Malaysia kekal stabil dengan struktur federasi kuat dan kepentingan ekonomi bersama. Tuntutan Borneo didorong oleh kesadaran sejarah melalui media digital. Tetapi parti utama seperti GPS dan JRS memilih autonomi dalam kerangka Malaysia. Reformasi lanjut, seperti pemulihan sepenuhnya MA 63, boleh mengukuhkan perpaduan pada 2025. Dengan kemajuan penyelesaian 19 isu dan komitmen kerajaan perpaduan, Malaysia menunjukkan ketabahan. Menghadapi cabaran dalaman, isu ini bukan semata-mata manuver elit politik, tetapi akumulasi ketidakpuasan struktural sejak dekad lalu. Ia menjadi isyarat amaran untuk keadilan pusat negeri, pengagihan sumber yang adil, dan pengiktirafan identiti daerah tanpa penanganan berterusan melalui dialog Majelis MA 63. Sentimen boleh bertambah, tetapi bukti terkini menunjukkan arah positif ke arah perpaduan lebih kukuh. Malaysia bukan diambang kehancuran, sebaliknya sedang melalui proses matang sebagai federasi pelbagai yang menghormati janji asalnya. Stabilitas politik negara ini berbanding pergolakan di beberapa jiran turut menarik pelaburan asing, mengukuhkan lagi kedudukan geopolitiknya di rantau ini. Dalam konteks lebih luas, pembentukan Malaysia adalah cerita penyatuan untuk menghadapi ancaman luar, seperti konfrontasi Indonesia. Hari ini, cabaran dalaman memerlukan pendekatan serupa, kerjasama dan kompromi. Dengan kemajuan pada 2025, seperti peningkatan ground dan penyelesaian isu kuasa, Kerajaan Persekutuan menunjukkan komitmen bagi Sabah dan Sarawak. Autonomi lebih besar dalam federasi adalah matlamat realistik, bukan pemisahan. Ini akan menentukan bukan sahaja masa depan Malaysia, tetapi juga corak kestabilan Asia Tenggara yang bergantung kepada negara ini sebagai kuasa sederhana dan pelbagai. Pada akhir tahun 2025, kemajuan pelaksanaan MA 63 menunjukkan tanda-tanda positif dengan penyelesaian sebanyak 19 isu utama, termasuk penyerahan kuasa pengawalan elektrik kepada Sabah dan peningkatan ground cash kepada RM600 juta bagi Kadui II negeri Borneo mulai tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang mengetuai Majelis Pelaksanaan MA 63 mengesahkan bahwa perbincangan berterusan membabitkan isu-isu kompleks seperti tafsiran andang-andang dan pembahagian hasil. Dengan Kerajaan Persekutuan menunjukkan komitmen untuk rundingan harmoni di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Langkah-langkah ini, walaupun belum menangani semua tuntutan seperti pulangan 40% hasil negeri secara menyeluruh untuk Sarawak, telah mengurangkan ketegangan dan membina kepercayaan bahwa federasi boleh berkembang melalui dialog berterusan. Di gabungan parti Sarawak GPS di bawah Premier Abang Johari, Openg terus mengukuhkan kedudukan sebagai kuasa politik dominan dengan fokus pada autonomi ekonomi dan pembangunan hijau, termasuk inisiatif tenaga boleh baharu dan ekonomi hidrogen yang selaras dengan strategi Post-COVID-19 Development Strategy ke 2030. GPS berjaya mengekalkan kestabilan dengan majoriti besar di Dewan Undangan Negeri, membolehkan negosiasi pragmatik dengan Putrajaya tanpa ancaman pemisahan, sambil menuntut lebih kawalan ke atas sumber alam dan pendidikan. Pendekatan ini telah membuahkan hasil, seperti penubuhan Petros dan peningkatan peruntukan pembangunan, menjadikan Sarawak model bagi autonomi dalam federasi yang lebih seimbang. Sementara itu, di Sabah, pilihan raya negeri pada November tahun 2025 menyaksikan kemenangan besar parti tempatan, termasuk gabungan rakyat Sabah GRS yang menolak pengaruh parti Semenanjung dan menekankan Sabah untuk orang Sabah. Keputusan Mahkamah pada Oktober tahun 2025 yang memihak kepada tuntutan 40% pulangan hasil telah memberi momentum, dengan Anwar Ibrahim menjanjikan pelaksanaan segera walaupun cabaran fragmentasi politik dan isu demografi masih wujud. Ini mencerminkan peralihan ke arah blok Borneo yang lebih bersatu, di mana Sabah dan Sarawak boleh bersama-sama menekan untuk reformasi federasi tanpa mengancam integriti negara. Secara keseluruhan, tahun 2025 menandakan fase matang dalam hubungan pusat negeri, di mana tuntutan autonomi Borneo bukan lagi dilihat sebagai ancaman disintegrasi, tetapi sebagai pemangkin untuk federalisme yang lebih adil dan inklusif. Dengan kemajuan MA 63 dan kestabilan politik di kedua-dua negeri, Malaysia berpotensi mengukuhkan perpaduan melalui pengiktirafan hak sejarah, pengagihan sumber yang saksama, dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, memastikan kestabilan jangka panjang di Asia Tenggara.